tuh. Yalla Haikal, taqaddam. Taqaddam huna. Amam al-hafiz, amam al-mahafiz. Yalla. Yalla ila Irwan, taqaddam. Yalla madlan, taqaddam. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أين وصلنا؟ عضوا عليها بالنواجذ. أوكي. وإياكم ومحدثات الأمور أي أحذر إياكم ومحدثات الأمور أي أحذركم. إياكم ini ضمير منفصل bukan muttasil. Iyyakum dhamirun fi maf'ulun bih. Uhadhdhiru iyyakum, aku memberi amaran kepada kamu. Wa muhdatsatil umur, muhdatsat apa? Perkara-perkara yang baru. Fa inna, maka sesungguhnya kulla bid'atin,
setiap bid'ah itu. Mana bid'ah apa? Kita sebut bid'ah tu perkara yang baru. Perkara yang baru. Kullama uhditha wa huwa mukhalifun li kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa ijma'il ummati wal qiyasi wa qiyasan mu'tabaran. Apa ni bid'ah? Setiap perkara baru dalam agama ini, kullu ma uhditsa fid din, setiap yang diada-adakan dalam agama ni, benda baru. Wa huwa yukhalifu, dan dia menyalahi kitab Allah. Dia menyalahi sunnah Rasulullah. Dia menyalahi ijma' ulama. Dia menyalahi apa? Dia menyalahi qiyas yang muktabar. Mana sumber hukum ini. Semua benda baru ini yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut muhdatsatil umur, benda-benda yang baru, bid'ah. Apabila bertentangan dengan apa? Fa inna kulla bid'ah, maka sungguh setiap bid'ah ini perkara yang baru, dalalah. Sebab tu Rasul sebut, kamu berpegang dengan sunnahku. Sebab kita sunnah Rasulullah ini sunnah asliyah. Sunnah khulafa rasyidin, sunnah arfa'iyah, mentafsirkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hukuman, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40, wa jalada Abu Bakar 40, wa jalada Umar 80. Kilahuma sunnah. Sayyidina Ali kita. Dalam hadis riwayat Sayyidina Ali, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebat orang minum arak berapa kali? 40 kali. Abu Bakar sebat 40 kali juga. Wa jalada Umar 80. Tapi Umar dia sebat berapa kali? Dia sebat 80 kali. Perbuatan Umar kita tak kata bid'ah. Sebab Rasulullah apa? Sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Sebab tu pada hadis ni lah setengah ulama berkata kesalahan meminum arak bukan di bawah kesalahan hudud, tapi dia kesalahan takzir. Sebab Umar kata wa idza sakira hadiya wa idza hadiya iftara. Apabila dia mabuk dia cakap merapu. Apabila cakap merapu, dia kadang-kadang difitnah orang. Okey, wa alal muftari samanin. Dia ambil begitu. Jadi ini pun tak dikira bid'ah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdi min ba'di. Sebab dalam mazhab kita Imam Syafi'i, apabila menjatuhkan hukuman orang minum arak, okey, kita boleh, dia kata boleh sebat 40 kali dan boleh tambah jadi 80 kali. Makna dua-dua kilahuma sunnah. Biarpun Rasulullah sebat 40 kali, Abu Bakar sebat 40 kali, tapi Umar sebat 80 kali. Sebab hukuman untuk kesalahan arak ini tidak ada dalam Al-Quran. Tak ada. Tidak ada hukuman untuk kesalahan arak dalam Al-Quran. Mencuri ada. Mencuri apa? Potong tangan. Jadi setengah tadi kata, sebab tu setengah ulama kata kesalahan untuk minum arak ini bukan di bawah kesalahan hudud, tapi di bawah kesalahan takzir. Jadi ada sunnah daripada sahabat boleh kita amalkan. Sebab Rasul sebut fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas aku. Jadi tiba-tiba dia sebat orang minum arak 6 kali, bid'ah. Dia sebat orang minum arak 83 kali, bid'ah. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil daripada menyalahi kitab sunnah, ijma' dan qiyas. Sebab itu kita bid'ah. Okey. Jadi ini perkara bid'ah. Makna Rasul sebut addu 'alaiha bin nawajid. Kamu gigitlah dengan geraham kamu. Gigit. Sunnah ni. Sunnah Rasulullah, sunnah khulafa rasyidin. Terutama apa?
bahkan untuk khusus Abu Bakar, Umar, iqtadu billadzina min ba'di. Billadzi min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kamu ikutlah orang kelepas aku, Abu Bakar dan Umar. Okey. Jadi ini sunnah khulafa' rasyidin. Jadi sebab tu kata semua hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, semua perkara bertentangan Quran dan sunnah, ijma' qiyas, kita kata dia adalah bid'ah. Sebab Allah sebut fa inna kulla bid'atin dhalah. Semua bid'ah sesat. Mana bid'ah apa yang sesat ni? Bid'ah dhalalah, bukan bid'ah hasanah. Mana bid'ah dhalah ni apa? Suatu perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini adalah bid'ah. Macam kita sekarang lah, membiasakan perkara bid'ah, mengganjilkan sunnah. Apa? Solat berjarak. Itulah. Sebab tu solat berjarak ini sekarang diajar apa? Biasakan norma baru. Makna biasakan perkataan, biasakan dengan norma baru. Mana? Biasakan dengan bid'ah, dhalalah, muhdatsatil umur ni. Perkara baru yang direka-reka. Makna solat berjarak sekarang Rasulullah sebut, iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku bagi amaran kamu, jangan kamu mereka-reka perkara baru dalam urusan agama ini. Jangan pandai-pandai kamu buat ibadat baru. Bagi amaran. Makna dia, jangan kamu pandai-pandai ubah sunnah Rasulullah. Iyyakum, mana iyyakum? Uhadziru iyyakum. Aku bagi amaran pada kamu. Wa muhdatsatil umur, tentang perkara-perkara dan perkara-perkara yang baru ni dalam agama ni. Rasulullah bagi amaran kita, jangan pegang sunnah apa? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Ke atas kamu, kewajipan kamu, tanggungjawab kamu sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad, mengaku umatku. Kewajipan kamu. Kamu mengaku umatku, kamu mengaku di bawah agamaku, kamu mengaku di bawah syariatku. Addu 'alaiha bin nawajid. Dengan geraham kamu. Sunnah yang kutinggalkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku bagi amaran kamu, peringatan pada kamu. Sebab itu para sahabat apa? Minta Rasulullah bagi nasihat. Sunnah Rasulullah gigit dengan jari, tahan betul-betul. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku bagi amaran kamu dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'ah dhalalah. Kerana setiap benda yang baru ini yang tidak dibuat oleh Rasulullah, tidak dibuat oleh khulafa ar-rasyidin, dia adalah dhalalah. Yang bertentangan dengan kita sebut apa? Bertentangan dengan Alkitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini apa? Yang kelangkabut bid'ah apa? Sambut melalui Rasul. Bid'ah di mana situ? Bid'ah apa? Sambut awal apa? Awal Muharram, bid'ah. Di mana bid'ahnya situ? Di mana bertentangan dengan Al-Qurannya? Tapi ini depan mata kita bid'ah yang cukup jelas. Muhdatsatil umur. Perkara yang baru. Rasulullah suruh rapatkan, disuruh jarakkan. Sebab tu cara Rasulullah sebut, cuba tengok perkataan Rasulullah. Disebut addu 'alaiha bin nawajid. Kamu gigit. Tahan betul. Makna apa? Ada orang nak cabut sunnah daripada kita. Orang cabut guna apa? Ini arahan ulil amri. Biarlah ulil amri. Ini sunnah. Ini arahan pihak berkuasa. Biarlah pihak berkuasa. Ini arahan imam. Biarlah imam. Addu 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdi min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kamu pegang kepada sunnahku, sunnah khulafa ar-rasyidin mahdi min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kamu gigit dengan jari kamu. Biarlah apa nak jadi, jadilah. Kamu pegang sunnahku. Sebab apa? Besarnya fitnah yang akan datang di akhir zaman ni, terutama akhir zaman ni. Besarnya. Sebab tu sebut wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Aku beri amaran kamu dengan wa muhdatsatil umur, perkara-perkara baru. Sebab apa? Sebab Rasulullah telah tinggal kita agama yang sempurna. Rasulullah hari-hari kita berada dalam apa? Hati kita sekarang kita hidup, jiwa kita tengok agama mereka pelakukan sempit, kita rasa jiwa kita. Kita tengok agama dipelakukan, jiwa kita rasa sempit. Tengok masuk sekarang, terhegeh-hegeh nak pergi ucap apa? Selamat hari Christmas, Happy Merry Christmas. Mengapa jadi orang Kedah panggil, mengapa jadi 3 suku begitu?
Sedangkan benda ni kita telah berlaku persepakatan ulama. Orang tanya, ustaz mana dalilnya? Ini. Tengok ni. Masalah ni. Ini kitab apa nama ni? Inilah sandaran mazhab kita. Mazhab rasmi Malaysia apa? Kita agama Islam apa? Atas apa? Mazhab Asy'ari. Akidah apa? Akidah apa? Apa mazhab Syafi'i? Akidah dia apa? Asy'ariyah. Mazhab fiqh kita Syafi'i. Akidah kita apa? Asy'ariyah. Ini ahli sunnah wal jamaah kita. Mazhab kita Syafi'i. Akidah kita apa? Adik yang kacau adik. Okey. Mazhab kita Syafi'i. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ini antara sumber rujukan kita. Kitab mazhab Syafi'i. Kitab apa nama dia? Mughnil Muhtaj fi Hilli Al-Fali Minhaj. Siapa karangan siapa? Al-Khatib Syarbini. Dia menerangkan siapa? Kata-kata siapa? Kata-kata Minhaj karangan siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Ini kita mazhab Syafi'i. Dia kata apa sini? Okey. Untuk yang kata boleh ya. Okey. Ini rujuk jilid keempat. Babul Asyribah. Bab dalam Babul Asyribah. Tentang asyribah itu minuman. Maksudnya hukuman terhadap kesalahan meminum arak. Babul Asyribah. Penutup dia dalam bahagian khatimah, makna perenggan terakhir juzuk keempat, muka surat berapa sini? 241. Kira-kira apa sini? Tengok Ustaz baca ya. Kitab apa? Mughni Muhtaj. Mazhab Syafi'i. Kita mazhab apa? Syafi'i. Untuk masalah ucap selamat ini, mazhab kita paling lembut. Dia tak hukum kafir. Dia hukum apa? Fasik. Dia hukum berdosa besar. Dia kata apa sini? Wa yu'adziru, dan memberi takzir. Siapa memberi takzir? Hakim, qadi, pemerintah. Dia bercakap bila? Waktu dia berada apa? Zaman khilafah apa? Mulukul udun. Zaman pertama zaman kenabian. Kemudian kita umat Islam ni zaman pertama apa? Zaman kenabian. Zaman kedua zaman siapa? Khulafa Rashidin. Zaman ketiga khalifah mulukul udun. Dia berada mulukul udun. Okey, dia kita begini. Wa yu'adziru, dan memberi takzir. Siapa beri takzir? Imam, khalifah, pemimpin. Man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Sesiapa yang muwafaqah menyerupai orang kafir fi a'yadihim, pada hari perayaan mereka. Kalau orang tahun baru Cina mereka pakai baju warna merah, dia pun 3 suku pakai baju merah juga. Kalau orang bukan Islam pada hari perayaan mereka pakai apa? Topi Santa Claus apa gitu. Dia pun pakai juga. Pemerintah hendaklah menjatuhkan hukuman takzir. Mana apa sebab dosa? Sebab tahu. Kalau benda tu khilaf, dia tak suruh jatuh hukuman. Sebab apa? La yunkaru fi makhtulifa fih, pada sesuatu menjadi perselisihan. Wa innama yunkaru al-mujma'u alaih, yang diingkar ni suatu hukum telah menjadi persepakatan ulama. Faham? Makna hukum ni telah disepakati, sebab tu dijatuhkan hukuman takzir. Dia kata apa? Wa yu'adziru man wafaqal kuffara fi a'yadihim, dan diberi takzir sesiapa yang menyerupai orang kafir pada perayaan mereka. Hari Depa Bali dia pun pakai baju kurta macam apa? Macam orang India juga. Macam orang India beragama Hindu tu. Okey. Hari tahun baru Cina pakai baju merah nak pergi sama mereka. Hari Krismas pakai apa? Topi Santa Claus. Okey. Wa man yumsikul hayyata, dan sesiapa yang memegang hayyata ni, ulat tedung. Mana alisi sihir bermain tu. Wa yadkhulun nar, dan dia masuk ke dalam api. Sebab itu perbuatan sihir. Main ular ni perbuatan memudarat. Haram hukum dia. Kena jatuh hukuman. Wa man qala li dhimmiyin, dan sesiapa berkata kepada orang kafir zimmi. Mana kafir zimmi ni?
orang kafir yang berada di dalam negara Islam. Ya haj, wahai haji. Sedangkan haji ini kita rujuk pada orang Islam, penghormatan pada orang Islam yang apa? Yang balik pada haji. Kemudian waman hanna'ahu bi'aidihi, dan sesiapa hanna'ahu, mengucapkan tahniah, mana ucap selamat pada orang bukan Islam pada hari bi'aidihi, pada hari perayaannya. Siapa sebut ni? Imam Syarbini. Inilah antara pendapat yang paling lembut. Dia kata haram saja, tak sampai peringkat membatalkan syahadah, selagi mana tak niat apa? Membesarkan perayaan mereka. Tapi kalau niat, batal syahadah. Sebab tu orang kata sekadar ucapan saja apa? Bukan dapat. Ya Allah, mengapa jahil begitu? Kita masuk Islam ni dengan apa? Ucapan. Kita masuk Islam dengan apa? Dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islamlah dia. Kita masuk Islam dengan ucapan. Okey, sebab tu kita kata kadang-kadang nak satu tengok. Rasul sebut fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin mahdi min ba'di addu 'alaihi bin nawajid. Kamu berpeganglah dengan sunnahku, sunnah khulafar rasyidin mahdi min ba'di. Inilah dipegang oleh apa? Tabi'in, ulama mujtahidin, semua pada mazhab. Tiba-tiba datang sekarang, dia kata apa? Yang mereka sepakati haram mengucapkan selamat pada orang bukan Islam pada perayaan mereka. Tiba-tiba datang kata harus. Bagi hujah apa? Hujah ayat surah Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Okey. La yanhaakumullahu 'anil ladzina fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dari ke atas orang. La yanhaakumullah alladzina lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kamu pada agama kamu. Mereka tak perang kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Antabarruhum, untuk kamu berbuat baik pada mereka. Dia kata inilah dalilnya harus ucap selamat. Saya kata biadabnya pendapat ni. Mengapa? Para ulama kita waktu mereka kata haram, mereka tak baca ke ayat ni? Belum turun ke ayat ni pada mereka? Mereka tak faham ke ayat ni? Apa mereka kata haram? Belum, ayat tadi tak sampai pada mereka kah? Tiba-tiba kita sekarang baru istimbat daripada ayat ni, kita istimbat harus. Faham tak? Sekarang baru jumpa, rupanya harus. Ulama dulu semua tersilap. Apa mereka ni kata haram ucap selamat pada orang Islam, sebab ada firman Allah la yanhaakumullahu alladzi muqatil fid din. Imam Qurtubi, kita tengok berapa 10 jilid dia karang kitab Al-Jami' fi Ahkamil Quran, yang mengumpulkan jami', pengumpul semua hukum-hukum, makna apa? Bagi hukum-hukum Al-Quran, yang mengumpulkan hukum-hukum Quran 10 jilid. Mengapa ulama dulu terlepas pandang ke ayat ni? Boleh faham tak? Ataupun mereka tak sehebat kita dalam memahami ayat ni? Ataupun ulama dulu, para tabi'in, sahabat salafus soleh semua, apa mereka tak mengucapkan tahniah para orang Islam? Tabi'in tak mengucapkan tahniah selamat para orang Islam, mereka tak jumpa ke ayat ni? Sekarang kita datang 2-3 tahun belakang ni, okey, harus berdasarkan dalil ni. Mengapa mereka tak jumpa kah? Boleh faham kah? Sebab tu sebut, sebab tu ulama setengah imam kata, mana kata lebih baik kau mengucapkan kepada penzina tahniah kerana kau berzina, kepada pencuri tahniah berjaya kau mencuri, daripada kau mengucapkan selamat pada orang bukan Islam pada hari perayaan mereka. Sebab apa? Sebab ucap tahniah kepada pencuri, ucapan tahniah kepada kemaksiatan dia. Ucapan tahniah kepada pelacur, tahniah kepada kemaksiatan dia. Tapi ucap tahniah pada hari perayaan bukan Islam, tahniah kepada kekufuran dia. Sebab apa dia sambut hari Krismas? Sebab dia Kristian. Boleh faham tak? Sebab tu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bantu membantulah
atas perkara birri wa taqwa, kebaikan dan takwa. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, perkara dosa dan permusuhan. Tengok, dia kata lebih baik kau ucap tahniah kepada pelacur, sebab berzina itu maksiat, daripada kau mengucapkan tahniah kepada kesyirik dan kekufuran. Mengapa mereka merayakan hari tersebut? Sebab mereka Kristian. Lakum dinukum waliyadin. Sebab tu ayat tadi salaf tak pernah faham begitu. Ulama tak faham. La yanhaakumullah alladzi lam yuqatilukum fid din. Makna kamu buat baik di atas dasar kemanusiaan. Mereka jiran kamu wajib bantu mereka. Mereka kawan sekerja kamu wajib hormati mereka sebagai seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi janazatun faqama, limpas jenazah di depan Rasulullah, faqama, dia pun diri. Qila lahu innahu yahudiyyun ya Rasulullah, ini jenazah orang Yahudi wahai Rasulullah. Apa Rasul sebut? Alaisat nafsan, tidakkah dia juga manusia? Kerana kematian ni semua akan rasai. Sebab itu atas makna dia berbuat baik atas dasar kemanusiaan. Ini urusan perayaan, urusan agama. Yang kamu terhegeh-hegeh itu buat apa? Faham tak? Ini sebab tu ini ditinggalkan oleh ulama kita. Mengapa nak bawa lari umat ni daripada cara hidup beragama yang ditinggalkan oleh salafus soleh kita? Untuk apa dibawa lari umat ini? Untuk apa dipisahkan Islam umat ini daripada Islam yang ditinggalkan oleh apa? Imam-imam kita dulu. Sebab tu apa Ibn Mas'ud sebut? Apa Abdullah bin Mas'ud sebut? La yazalun nas bi khairin. Umat ini akan sentiasa berada dalam kebaikan. Idza ma atahum ilmuhum, sekiranya ilmu yang sampai kepada mereka ini, yang mereka amalkan ini, min qibali akabirihim, daripada orang-orang besar mereka, Imam Syarbini, Imam Nawawi, Imam Sayuti, Imam Ibrahim Al-Muzani, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Malik. La yazalun nas bi khairin, umat ini akan terus berada dalam kebaikan. Idza ma atahum ilmuhum min qibali akabirihim, daripada orang besar mereka. Wa idza ma atahum ilmuhum, apabila datang ilmu mereka yang mereka amalkan hari ini, min qibali asaghirihim, daripada orang kerdil mereka. Orang kerdil mereka yang menyalahi perkataan ulama-ulama muktabar dulu, menyalahi ijma' para ulama dulu, menyalahi persepakatan ulama dulu. Wa idza ma atam min qibali asaghirim, orang kerdil mereka, kerdil dalam agama, biarpun pangkat membesarkan mereka, dalam hakikatnya kerdil dalam agama mereka. Wa idza ma atam ilmu min qibali asaghirim halaku, umat ini tunggu kebinasaan. Jangan pisahkan umat ini pada yang agama ditinggalkan oleh salafus soleh. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Imam Al-Laqani sebut, wa kullu khairin, setiap kebaikan pada kita mengikut yang tinggalkan salafus soleh kita. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sesungguh kejahatan ini dalam bid'ah dilakukan orang yang datang kemudian. Jelas tu? Sebab tu ini agama kita. Ingat ya, agama kita yang kita nak bawa berjumpa dengan Allah. Jelas tu? Okey. Jadi addu 'alaiha bin nawajid, Allah sebut addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, aku bagi amaran kamu dengan perkara-perkara baru dalam agama. Tinggalkan fa inna kulla bid'atin inna kulla bid'atin dhalah, kerana setiap bid'ah itu sesat. Ini bid'ah sekarang apa depan mata kita? Bid'ah solat berjarak, bid'ah dhalalah. Tinggalkanlah, baliklah pada sunnah, baliklah pada sunnah. Sebab tu ni suntik vaksin, saya kata dulu janji apa? Nanti ada vaksin ni mungkin okey sudah. Tapi suntik vaksin ada apa? Mutasi lagi. Vaksin lagi apa? Apa virus tadi? Pandai apa? Pada bermutasi lagi. Kita baliklah pada sunnah sebelum Allah binasakan kita. Okey. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsu hasanun sahih, dan dia berkata hadis hasanun sahih. Imam Tirmizi berkata hadis ni hasan dan dia sahih. Ini
Istilah Imam apa? Tirmizi ni kita belajar dalam mustalah hadis. Apa dia sebut? Sebab ini hadis hasan sahih, istilah yang dikenalkan oleh Imam Tirmizi. Ulama hadis sahih dan hadis dhaif. Dia ada lagi. Sebab tu kalau kita umul hadis, sahih li dzatihi, sahih li ghairih, hasan li dzati, hasan li ghairihi, dhaif. Okey. Jadi wallahu taala a'lam. Okey. Bagaimana sekiranya mertua seseorang itu bukan Islam, meraihkan Christmas? Bagaimana sekiranya mertua seseorang itu bukan Islam, meraihkan Christmas? Bagaimana cara terbaik menyantuni mereka? Bagaimana cara terbaik? Sebab tu kita kata, mengapa? Tak ada, sudahkah cara lain untuk nak meraihkan mertua yang mana apa? Mertua kita yang bukan Islam, selain daripada meraihkan Christmas dia? Faham tak? Tak pernah pun jenguk mertua, tapi hari Christmas baru balik nak jenguk. Mengapa? Tak ada hari lain kah untuk meraihkan mertua kita? Nah, cuti panjang pergi. Sebab tu benda ni kadang-kadang orang bukan Islam, dia hormat kita. Perasaan kita saja tu. Sebab ustaz dalam tahanan ASA tu, ustaz duduk apa? Ada geng Hindraf, agama Hindu. Ada yang Kristian, ada yang Buddha. Hari depa Bali, kadang-kadang bagi hadiah lagi dekat kita. Sama tahanan kan? Sama-sama dizalimi. Dia istilah sama-sama dizalimi. Bagi hadiah lagi. Hari Kristian bagi hadiah. Tapi kita bagi terus terang Ustaz. Ustaz cakap, okey ya. Dalam ni Islam ni kami tak boleh ucap agama. Oh ya kah? Okey, sorry. Itu saja. Dia pun faham. Oh ya kah? Sebab tu pernah ada seorang pemimpin Hindraf cakap kan, katakan Nazri, ada pemimpin Hindraf ni, orang tu menjadi YB pada tu, dengan Ustaz tu. Dia kata Nazri, kamu ni sebenarnya kan, kamu ada level not our level. Kehidupan kamu ni not our level. Kamu level kamu, satu level kami tengok khusus untuk kamu. Makna dia cakap apa? Kamu ada level, makna kamu pegang betul prinsip kamu. Mana agama ni bukan kamu buat mudah. Faham tak? Sebab tu apa? Pemimpin Hindraf sendiri ini, dia cakap Ustaz, pemimpin Hindraf sendiri yang ni, sebab Ustaz dengan apa? Waktu Ustaz lah ISA, sebelah bilik saja di tahanan tu dengan apa? Dengan pemimpin Hindraf yang dulu buat kontroversi kan. Dia kata, aku sebenarnya kalau aku beribadat, aku sembah Allah terus, dia cakap. Tapi cara aku lah, aku bukan sembah berhala juga. Dia cakap itu agama orang Hindu dulu cakap. Yang kami perjuangkan hak orang India cakap. Bukan agama, aku sendiri pun tak percaya agama tu, dia cakap. Dia cakap, faham ke? Jadi kita kata boleh, bagi tahu terus terang, Islam tak boleh ucap benda begitu. Sama lah kita, mamak kita apa? Buat sokok-sokok. Bukan kata Kristian yang mengaku Islam, yang Islam sendiri pun. Nah, mamak kita, pergi beli pulut, nak buat sokok-sokok dekat gambar buayamu. Begitu juga, sebut terus terang. Minta maaf lah, ini benda syirik, aku tak boleh bantu. Benda ni benda boleh bawa syirik, tak boleh bantu. Terus begitu mertua kita. Ini agama untuk perayaan kami tak boleh hadiri. Kami tak boleh raikan. Nantilah habis musim perayaan, cuti penggal nanti kami balik. Kita buat kenduri selagi. Ada masalah ke? Sebab tu Islam suruh buat baik. Ini tunggu Christmas baru balik kampung. Okey, tunggu Christmas baru balik Keningau. Cuti panjang dulu, pergi berjalan dulu. Mengapa tunggu Christmas? Makna banyak lagi cara lain untuk buat baik. Okey. Kita ni pula waktu ini terhege-hege nak ucap apa? Tapi kalau sebelum ni dengan main boikot barangan bukan Islam. Rasulullah pernah ke boikot barangan bukan Islam? Pernah ke? Boikot produk bukan Islam. Buy Muslim first. Pernahkah Rasulullah ancar slogan tu? Pernahkah Rasulullah ancar buy Muslim first? Buy Muslim first. Pernahkah Rasulullah ajar slogan tu? Apa perasaan orang bukan Islam? Sebab Rasulullah ini buat baik. Tufi Rasulullah SAW wadir umarhunu indal Yahud. Muamalat tak ada masalah dengan orang Yahudi. Rasulullah bermuamalat dengan Yahudi. Makna itu banyak lagi cara kita nak buat baik. Okey, bagi tahu Christmas. Hari Christmas minta maaf. Kami Islam tak boleh raikan, tak boleh ucap. Sebab itu agama.
Seperti mana kami tak boleh hantar mamak pergi gereja, begitulah kami tak boleh raikan perayaan ni sebab kami Islam. Bagi terus terang perempuan tu. Okey, nanti sebab apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Percayalah, dihormat tu. Dihormat tu. Dia oh ya kak, sorry. Okey. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita kahwin sama adik-beradik tiri kita? Sebab bahasa Melayu ni dia ada ibadat tiri. Bahasa Arab tak ada istilah adik-beradik tiri. Contoh begini. Ada saudara sebapak, mamak lain-lain. Makna itu kita panggil saudara sebapak. Bahasa Melayu dipanggil adik tiri juga kan? Faham tak? Okey. Satu bapak tapi mamak lain-lain. Ini haram kahwin. Kita sebut apa? Saudara sebapak. Ada satu mamak, dua bapak. Ini kita bagi saudara seibu. Haram kahwin juga. Bahkan boleh waris harta pusaka. Sama seperti saudara sebapak. Okey. Saudara seibu. Tapi sekarang ini kita panggil adik tiri juga. Seorang lelaki duda. Dia ada anak perawan berusia 17 tahun. Duda. Ada anak perawan 17 tahun. Perempuan ni janda. 89 tahun 3 bulan. Ada anak bujang dia 57 tahun. Berkahwinlah janda 87 tahun 9 bulan ini dengan apa? Dengan apa tadi? Duda tadi berapa tadi Ustaz kata umur? 40 tahun kahwin. Sekarang anak perawan duda tadi yang umur 17 tahun boleh kahwinkah dengan anak laki janda tadi? Boleh tak boleh? Boleh hukum dia. Sebab tu istilah bahasa Melayu dipanggil saudara tiri anjing. Tak tahu dari mana datang anjing, saya tak tahu. Saya pernah dengar tu, dia kata, oh itu adik-beradik tiri anjing. Macam mana jadi anjing? Wallahualam. Okey, jelas tak? Boleh tak? Boleh, boleh. Sebab dia ini mamak dia lain, bapak dia lain. Kau mamak dia lain, bapak dia lain. Boleh kahwin. Okey. Mamak kahwin dengan bapak, anak kahwin dengan anak. Boleh hukum dia. Assalamualaikum Ustaz. Menteri Agama sekarang mengatakan vaksin hukumnya harus. Jadi wajib bagi golongan ditetapkan oleh kerajaan. Apa pendapat Ustaz? Sekadar minta pendapat. Ingat ya. Kalau sebut ini, ingat ya. Menteri Agama kawan saya. Dr. Zul. Satu saya hormat dengan dia. Dia orang cukup lembut. Timbalan Menteri Agama pun kawan saya. Sama-sama di Universiti Al-Bait dulu. Ustaz Marzuk. Dua-dua orang kawan saya. Pegawai khas dia pun kawan saya juga. Ustaz Aizan Mas'ud. Semua kawan saya. Jadi ingat ya, bukan saya tuju pada individu ya. Tak, mereka ini insya-Allah orang-orang mulia. Ustaz Zul subhanallah. Kalau kita bercakap dengan dia dengan lemah lembut dia, okey. Tapi kita bukan apa? Itu bukan kita soal pribadi dia. Tapi kita tengok masalah ini kitab Allah. Ini agama Allah. Faham kan? Okey. Jadi kita vaksin. Sebab itu hukum berubat hukum apa? Hukum berubat hukum dia apa? Hukum dia harus. Okey. Jadi macam mana harus boleh menjadi wajib? Sekarang contoh. Macam manalah kita nak wajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syarak? Kita tengok sini. Pendapat saya. Sekarang fatwa ini keluar wajib divaksin orang yang diperintah oleh kerajaan sebelum vaksin diorder ataupun selepas diorder. Selepas ke sebelum? Keluar fatwa ni. Sekarang kita kata, okey, fatwa ni. Sekarang majlis fatwa bersidang dulu. Sidang keluarkan hukum bagi kerajaan. Ini hukum kami, buatlah berdasar hukum kami. Sekarang order vaksin dulu 3 bilion untuk 10 juta dos 3 bilion. Order dulu, buat deal dulu, baru minta majlis fatwa keluar hukum. Jadi kalau hukum harus, orang tak mau, nak pergi mana vaksin tadi?
Faham tak? Faham tak? Boleh faham ni? Ini pendapat saya. Jadi kita kata benda tadi tetap hukum dia harus. Dia tak sampai peringkat wajib. Dia benda tu harus. Sebab apa? Kita kata kita bukan sampai peringkat darurat. Bukan sampai peringkat darurat. Sekarang saya tanya, berapa? 100,000 sudah kan? 100,000 sudah kan? Berapa yang sembuh? 80,000 lebih sembuh. Sekarang makna sembuh tu dia pakai apa? Ada vaksin kah? Makna penyakit ni boleh sembuh. Makna badan kita mampu. Di mana daruratnya vaksin tu? Sampai jadi hukum wajib. Faham tak? Sampai jadi hukum wajib. Berapa orang sembuh? Bahkan yang meninggal berapa? Ustaz tengok tadi 0.45% saja yang meninggal. Makna 99% sembuh. Jadi mana kita tahu? Di mana wajibnya vaksin sampai jadi darurat? Sedangkan hukum asal berubat ni hukumnya harus saja. Jadi di mana nak wajibkan benda tu? Jelas tu? Jadi siapa dapat Ustaz? Okey. Dia tetap hukum harus. Nak ambil, tak mau ambil terpulang. Sebab macam kita sihat. Pertama-tama orang apa? Orang yang kena apa? Kena COVID sudah. Kena apa? Kena COVID sudah. Makna dia sembuh. Makna badan dia telah keluarkan antibody untuk lawan tadi. Makna badan dia telah bersedia untuk lawan apa? Kalau datang lagi dia bersedia sudah. Jadi untuk apa lagi dia vaksin? Ini cakap bodoh kita lah. Sebab kita belajar, ya Ustaz sebab belajar dulu apa? Tentang virus saja. Virus ni benda hidup kah benda mati? Kan? Dulu. Okey, virus testi kita belajar lah. Hafal lah kita. Virus ni benda hidup benda mati. Okey. Benda hidup kena mati virus ni. Macam Yusuf. Hidup tidak, mati tidak. Mana boleh Allah sebut apa? Allazi khalaqal mauta wal hayat. Tak hidup dia mati. Makna dia bergerak, dia merebak, hiduplah tu. Jadi macam mana hilang sakit kita? Matilah dia. Mengapa tiba-tiba kita sembuh pada COVID? Makna badan kita telah apa? Telah membunuh COVID tadi sebab dia benda hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Alam apa? Alam mikroorganisma. Sebab tu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ada alam lautan. Berapa banyak hidupan lautan kita bukan kenal pun. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Itu tinggi sudah tu. Alam musyahadah kita ni. Berapa banyak makhluk kita tak kenal. Alam tumbuhan semua. Alam binatang. Berapa banyak lagi. Ini alam mikroorganisma. Jadi benda hidup. Faham tak tu? Jadi dia makna dia sembuh kita mana apa? Dia telah mati, berkubur dalam badan kita. Siapa lawan dia? Antibody. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Sebab tu dia tak boleh sampai peringkat wajib. Wallahu alam. Jam berapa sudah ni? Cukuplah esok lah ni. Okey. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. اللهم صل وسلم. اللهم فقر في الدين وعلم التأويل. اللهم من كتابك وسنة نبيك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.